Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu untuk hari yang seterusnya dalam My Quran Time, baca faham amal. Dan saya bersyukur pada hari ini terus kita diberikan peluang ya selepas lama bersama dengan tuan-tuan dan semalam kembali semula, dan hari ini kita ingin meneruskan pada surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-39, surah yang penuh dengan panduan yang kita ingin sama-sama baca pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Safas. Alhamdulillah Ustaz ya. Setelah kembali hari semalam, kedua ni, hari ini subhanallah Safas. Alhamdulillah amat gembira lah. Amat gembira. Dia masih lagi dia teringat kepada yang mengikuti My Quran Time ya. Kalau semalam ingat, hari ini ingat. Masa di haji baru ni salah satu daripadanya Ustaz ni jumpa seorang ni, dia kata dia diminta oleh ayah dia tengok Quran Time. Tapi kadang-kadang dia tak tengoklah. Ayah dia ni tengok Quran Time, ingatkan dia dengar saja. Rupa dia memberi kesan kepada anak dia. Subhanallah. Dalam buat bisnes ya, dalam membuat segala apa sahaja keputusan, si ayah ini mengambil beberapa kisah untuk dijadikan sebagai panduan si anak. Subhanallah. Jadi panjanglah kami bercerita di Arafah itu yang sebenarnya kita harapkan Ustaz ya, Allah terima amal tuan-tuan yang sentiasa bersama Quran Time. Kita sudah berada pada juz ke-29. Kita ulang banyak kali semalam, hari ini dan seterusnya pasal dah di hujung-hujung Ustaz ya. Betul Ustaz. Kurang 40 lah. Betul Ustaz. 40 halaman, dan Ustaz selama apa sebulan ini Ustaz ya. Semalam kita dah cerita tapi hari ini sambung sikit. Sebulan ni macam mana dengan Quran Time? Allahuakbar. Boleh tanyalah tak apa tu. Subhanallah. Alhamdulillah Safas. Seronok bersama dengan Al-Quran, gembira, bahagia, tetapi rasa jugalah kehilangan Safas tu sebab dah setiap hari kan. Tapi alhamdulillah, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kesempatan untuk pecutan yang terakhir ini. Mudah-mudahan terakhir seketika ada lagi insya-Allah bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah yang terus bersama, dan mari sama-sama kita lihat sinopsis ringkasan bagi halaman 569, iaitu daripada ayat yang ke-11 hingga ke-18. Kita menyambung keadaan hari kiamat dan akibat buruk kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diikuti pada ayat 19 hingga 35 sifat manusia. Kita ingin mengenal psikologi manusia yang berkeluh kesah dan kedekut, macam mana ianya dapat diselesaikan ataupun diberikan penawar agar kita tidak menjadi orang-orang yang berperangai berakhlak buruk. Diikuti pada ayat 36 hingga 39 perpecahan orang kafir yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan untuk membawa akhlak yang mulia untuk kita dilaporkan segala kemajuan akhlak kita ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 11 hingga 26 terlebih dahulu, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Tapi jangan lupa doa Ustaz ya. Yang dia terlepas ini, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita doa Allah terima, Allah pimpin kita, tambah keberkatan atas ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Ayat 11 hingga 26 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah juzuk 29 Safas. Habislah. Allahu akbar, tipis dah tinggal. 34 lagi Ustaz.
Allahu Akbar. Jadi insya-Allah ini kita nak mulakan bacaan kita. Moga-moga kita terus bersemangat insya-Allah. Kita nak mula dengan ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-26. Dengan permulaan ini mari kita cuba bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 11 hingga 26, masya-Allah. Ya, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya. Kita bacaan ayat Quran ni amat diperlukan Ustaz ya ketika menjalani kehidupan, dan apatah lagi kalau di musim haji tempoh hari bila dengar imam baca ayat dianya imbau ya kepada bagaimana ia turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tentunya Ustaz ya bila kita dah pernahlah tadabbur sikit-sikit ini, faham sedikit dan ianya berada di tempatnya, ia akan menyebabkan hati itu lagilah Ustaz ya, sampaikan imam belum baca surah lagi pun kan, surah Fatihah saja pun bila Syekh Mahir membaca, oh dia memang kena buat sikit nanti. Ya, masya-Allah Ustaz ya. Jadi dalam ayat yang dibacakan ini ya, yang saya yakin pada tuan-tuan bila melihat pada ayat 11 ini bercakap tentang hubungan di antara kawan rapat Ustaz ya. Kalau di akhirat itu yang kita bincang semalam, di akhirat itu kawan rapat tak bercakap dah. Tak bercakap, saling pandang memandang, yubassarunahum yawaddul mujrimu ya, iaitu orang-orang yang berdosa itu dia berharap sangat
untuk apa dia nak bayar fidyah Ustaz. Bila cakap fidyah ni masa haji tu ada fidyah lah kan ya, untuk bayar kalau apa tamatuk kena ada bayar 500 lebih 600 itu untuk korban kambing. Tapi ini adalah tebusan untuk apa? Kesilapan ya, jenayah dosa yang telah dibuat di dunia ini, sehingga kan yang dikorbankan bukan kambing, bukan duit Ustaz. Kalau boleh yang pertama pada waktu itu untuk menjauhkan diri daripada azab daripada Allah, iaitu bibani, iaitu yang pertama sekali anak dia. Anak dia. Pada ayat yang ke-12 iaitu wasahibatihi, iaitu pasangannya, wa akhih, dan saudaranya, iaitu adik-beradik dia. Kalau kita tengok kepada ayat 11, ayat 12 ini dia ada susunan. Yang pertama yang paling dicintai oleh seseorang siapa Ustaz? Kalau Ustaz? Anak lah. Kalau ikut ayat ni Allah dah cakap dah. Dia walaupun awal dulu perkahwinan dengan pasangan, tapi bila ada anak itu psikologi manusia itu berbeza Ustaz. Subhanallah. Berbeza. Ya. Dan dalam hal ini anak yang paling disayangi itu pun dia sanggup tebus kerana apa? Kerana nak menjauhkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling dicintai, yang paling kita jaga Ustaz kan. Dahsyat, Dan nombor 2 ni bukanlah nombor 2 kan, tapi di dalam ayat ni Allah dah tahu dah psikologi manusia, pasangannya dia sanggup korbankan, dan kemudian saudara adik beradik dia nombor 3, dan seterusnya wa fasilatihi allati tuwi, iaitu keluarga yang melindunginya, kaum keluargalah ya, yang pernah jaga dia. Dia kata tak apalah, saya nak korbankan. Siapa lagi yang dia nak korbankan? Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, iaitu semua ya, kepada orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Semua manusia, kalau boleh semua apa yang dia ada, semua manusia yang dia sayang dia korbankan kerana yunjih, untuk diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bila kita tengok dalam ayat ini Ustaz ya, nak ceritanya bahawa kita sayang kepada orang yang kita sayang, anak ke, pasangan ke, kepada adik-beradik kita, kawan kita ni dekat dunia aje. Ya, sampai di akhirat kalau kita tak siapkan persediaan di sini dengan panduan Quran, kita mungkin akan korbankan orang yang disayangi, yang kita na'udzubillah Ustaz, yang kita tidak mahu berlaku demikian. Dan inilah yang Allah cakap pada ayat 15, kalla innaha ladha, ya, sama sekali sesungguhnya neraka itu adalah amat-amat panas, ya, amat panas. Nazaa'atan lisyawa, iaitu melecur bagi kulit kepala. Ya, melecur ini bahasa haji ni Ustaz ya. Ada kawan bila jalan dekat Mina tu, dia pakai slipper kan, tak boleh pakai kasut ke apa ke, pakai ihram tu. Melecet yang sampai berlubang kat bawah tu. Ya, dua-dua kaki. Akhirnya pakai kerusi roda. Memang tengok pun dah sakit, belum lagi yang kena, tapi kena jalan jugalah. Kena jalan juga untuk pergi ke jamrah tersebut. Kemudian dah tak tahan pakai kerusi roda, tapi nak jalan ke kerusi roda pun kena berjalan juga. Ya. Tapi yang ini bukan pada kaki, pada kulit kepala. Pada kulit kepala, nazaa'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Pada ayat yang ke-17 itu, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling daripada agama. Ini balasan kepada mereka yang tidak tadabbur Ustaz. Dia bila tak tadabbur, dia jadi adbar. Adbar ini adalah membelakangi kepada apa yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan untuk saya pada tuan-tuan sekalian ya, dengan perkara ini kita tak naklah begini Ustaz ya, wa jama'a fa'au'a, iaitu yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Ini dia punya masalahnya. Bila dia makin jauh daripada Al-Quran, bila jauh daripada peringatan Allah wa tawalla ini, dia berpaling, maka orang akan jadi apa? Suka mengumpulkan Ustaz. Masyaallah. Sebab bila saya sampai ke sana, bila bercakap dengan beberapa orang yang nak pergi haji ni, ada yang kata dia tak beli rumah lagi, ada yang dah beli rumah, sanggup gadaikan tanah kerana nak pergi haji. Allahu akbar. Kan? Kata saya pun ada tersilap dulu yang bila nak nak sewa rumah ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta, itu standard. Tetapi bab nak mengumpulkan duit untuk pergi haji, dan sebahagian ni kena bayar package Ustaz. Bayar package 40-50 ribu tu, tapi dia kata tak apalah, duit pencen saya setengah saya habiskan. Kerana apa? Kerana rukun Islam kelima. Allah yang seru kerana nakkan mabrur untuk pergi ke syurga. Tak apalah, biar setengah pencen saya gunakan yang sebenarnya boleh digunakan untuk ahli keluarga dan sebagainya. Keutamaan ya. Dan Allah menegur di sini wa jama'a fa'au'a, iaitu mereka yang mengumpulkan lalu menyimpan. Tak nak guna untuk pergi haji ya, dia tidak mahu pergi untuk umrah ke, tak nak pergi derma,
Kerana apa? Kerana merasakan bahawa itu adalah bekalan. Rupa-rupanya itu bukan bekalan, itu adalah sumber azab. Kalau katakan kita kumpul, duit dah ada, haji belum daftar kan, ataupun kata tunggu yang pakej murah punya lah, yang pakej mahal sikit ni tak nak lah. Tapi kalau kereta rumah tu nak. yang itu yang kita nakkan, sesuatu yang kita boleh belajar pada tuan-tuan, pada kalau ada anak yang dah ada simpanan tu, pergi je lah kan. Kalau perlu package tu package je lah. Betul. Untuk pastikan jangan tunggu sampai 50 tahun daripada sekarang mengerjakan haji. Allah bawakan perkara ini kerana manusia ada sifat psikologinya. Kita baca daripada ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-23 untuk kita melihat apakah penyakit yang memang ada pada setiap manusia, al-insan, dan apakah ubat yang Allah bekalkan dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 hingga ayat 23 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Ubat Ustaz Faz, ubat ini subhanallah Allah Taala berikan kepada kita ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-23. Mari kita baca lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'an illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-19, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Itu istilahnya Ustaz ya. Psikologi kita ini semua manusia dicipta saja halu'a ini ialah kalau dia punya penerangannya bila dapat yang benda buruk dia mulalah gelabah, berkeluh kesah Ustaz ya. Tapi kalau dapat benda yang baik dia tak nak beritahu orang. Dia tak nak beritahu, jangan biar aku kaya seorang je, biar saja aku dapat bonus apa sebagainya. Kerana apa? Kerana dia ada sifat halu'a itu sendiri. Halu'a ini dia istilahnya Ustaz ni zaman sekarang ialah orang itu dia suka berbelanja dan suka beri komen. Pasal kita Facebook ni kan suka bagi komen apa sebagainya kan. Itu kalau guna untuk kebaikan okey. Tapi dia berbelanja pun cepat ya, kalau kita tengok macam-macam ada kan. Ting lah apa sebagainya kan. Bila ada sifat suka berbelanja tersebut, dia juga menjadi sifat orang yang suka memberi komentar. Ya, jadi ini yang perlu kita beri penekanan ataupun perhatian kepada diri kita ya. Dan kesan daripada perkara ini apa? Seseorang itu dia tidak mahu berbelanja pada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak berbuat baik apa sebagainya, tidak dapat kerana apa? Kerana kegelabahan ini Ustaz ya. Jadi ubat kepada perkara ini apa? Allah nyatakan illal musallin, kecuali mereka yang sentiasa ataupun yang solat. Dan dalam ayat 23 Allah tekankan alladzina hum ala salatihim daimun, bukan salawatihim tapi salatihim. Ya, ada beza. Salawatihim itu solat-solat, tapi kalau salatihim ini adalah solat yang merujuk kepada solat fardu. Fardunya itu daimun, dia dawam, iaitu sentiasa mengerjakannya. Mencabar Ustaz ya, di Masjidil Haram tu kalau nak pergi maghrib pukul 7.30 kita kena keluar kadang-kadang pukul 6 dah keluar. Betul ya? Belum sembahyang Jumaat lagi. Allah. Kan pukul 12.30 kena pukul. Saya kali tu pukul 10 saya dah berada dekat masjid. Tak tahu nak buat apa kan. Baca Quran dah mengantuk, berdiri baca Quran, ya, basuh muka air zam-zam dan sebagainya. Tapi itu adalah satu latihan ya bagi tuan-tuan yang nak pergi umrah ataupun haji. Bila balik Malaysia sepatutnya tak payah tunggu sampai sejam 2 jam pun kan. 5 minit 10 minit ini adalah cara untuk kita mengubat apa? Jazua ya, manua, halua yang ada dalam diri manusia. Kesan daripada halua ini Ustaz ya, dia salah satunya ialah
dia tak kisah pasal orang lain. Dia kalau dekat Mekah Madinah itu bila pergi haji itu dia boleh je, dia tak kisah orang lain, yang penting dia pergi tandas itu dia potong orang kan. Tapi alhamdulillah saya tengok jemaah Malaysia ni dia boleh beratur walaupun dah memang di hujung-hujung tapi caranya doa. Subhanallah. Masya-Allah. Memang kena doa Ustaz. Ada seorang ni dia kata dia ni memang ada masalah buang air tapi dia doa kemah dekat Arafah itu belakang ni tu tandas. Ya salam. Dan tandas itu jarang pula orang pergi. Allah. Yang itu bila Allah susun itu yang terbaik berbanding dengan kita mengikut kepada psikologi kita, iaitu halua, jazua dan juga manua sebentar tadi. Dan bercakap tentang perkara ini, bila orang itu sudah solat pada ayat 24 walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, iaitu pada harta mereka itu ada yang telah dimaklumi untuk diberikan, ya, diberikan pada siapa? Pada ayat 25 lisaili wal mahrum. Orang solat Ustaz ya, makin solat makin lembut hati untuk tolong orang lain. Pasal dia bukan nak kumpul harta di sini, tapi dia nak kumpul bekalan untuk sampai di akhirat. Dia kisah pasal orang lain. Tapi kalau orang yang kufur ataupun istilah pada ayat yang ke-11 tadi itu mujrimun, dia tak kisah orang lain. Bila tak kisah kat sini, sampai kat sana anak dia pun dibalun sekali untuk dijadikan sebagai fidyah, sebagai tebusan kepada Allah, menjauhkan daripada azab. Jadi ini kesan daripada solat makin kisah pada orang lain, membawa pada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan, iaitu halia, keluh kesah, gelisah. Satu kali sahaja disebut di dalam Al-Quran, nak menceritakan bahawa perkara ini amat unik dalam diri manusia. Cara gelabah masing-masing berbeza Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang tu nampak tenang je, tapi dia kena cucuk sekali. Pasal apa? Pasal tandas beratur dah mula gelabah. Tapi rupa-rupanya apabila selalu berdoa kepada Allah, selalu tolong orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Antara obat hati Safas, Obat hati. subhanallah, Ada 5 Ustaz ada 5 antaranya kan, baca Quran dan makna kita belajar, kita bukan hanya baca, kita bukan hanya melihat pada maknanya, bahkan kita belajar tadabbur je Safas, mendalami lagi. Subhanallah. Apa yang kita takut Safas, apa yang kita bimbang ialah semakin kita dalami, semakin kita baca, semakin hati kita semakin jauh. Ataupun semakin mudah kata ke orang, semakin mudah rasa iri hati dengan orang. Betul. Sebab berlaku. Jadi kita kena hati-hati betul-betul tuan-tuan ibu-ibu ayah sekalian. Kita ingatkan diri kita muhasabah Al-Quran, kita bersama setiap hari bersama dengan Al-Quran. Jadikan ia benar-benar ubat hati kita, ubat jiwa kita. Alangkah rugi kalau kita bersama dengan Al-Quran tetapi hati kita jauh, bahkan lebih teruk daripada sebelum baca Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang tadi Ustaz ya, bila kita cakap tentang ayat 17 itu man adbara wa tawalla, pasal dia tak tadabbur, maka dia akan jadi adbara. Ya. Jadi dan tadabbur ini kita baca, kita cuba faham, ini puncaknya itu ialah untuk kita jadi musallin. Ya, bila solat kita itu kita faham apa yang dibacakan imam, pasal kita nak dengar ceramah selalu Ustaz ya, terutama orang lelaki lah kan. Kalau pergi program-program ke yang ramainya wanita. Ya. Jadi lelaki ini kalau dia jadi orang yang solat dan dia dengar imam baca maghrib, isyak, subuh, dia pun baca ayat-ayat yang dia baca itu, bila dia tadabbur, ya, memahami apa yang ada di dalam bacaan itu, ia akan memberi kesan kepada hati Ustaz. Betul, obat hati. Obat hati. Jadi ubat hatinya baca Quran, tapi kena belajar tajwid lah Ustaz. Sambung kita. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, betul Ustaz Fas, kita belajar Quran kena tepat ataupun kita kena dalami juga
juga ilmu tajwidnya supaya bacaan kita baik. Antara yang kita nak kongsikan pada hari ini, kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian untuk kita menjaga bacaan kita dalam halaman yang ke-569 ini. Mari kita ikuti apakah yang disediakan, iaitulah menjelaskan sebutan makhraj dan sifat huruf dalam ayat ini. Baik, antara dalam ayat yang ke-28, maaf saya, ayat yang ke-38 yang kita akan baca sekejap lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Subhanallahul azim. Yang pertama sekali kalimah ayatma'u. Ayatma'u, huruf ta yang berbaris mati ataupun sukun, maka qalqalah dia ayatma'u, jangan kita hilangkan qalqalah dia. Ayat ma'u tipis, tak ada macam huruf ta, salah. Ayatma'u, tapi jangan ajak ya jadi dia bunyi tebal. Ayat jadi ya tu sekali. Kan, jangan ya ayat ta sahaja yang akan qalqalah kan, tebal dia qalqalah. Baik, pertama. Kemudian yang kedua yang kita perlu jaga ialah pada kalimah yudkhala. Yudkhala, huruf kha, ada sifat tebal dia, tafkhim dia. Yudkhala, dekat mana huruf kha? Rongga kerongkongan kita ini dia atas sekali, paling atas, paling ujung kan. Huruf kha dengan huruf ghain, jadi kena kenal pasti. Yudkhala, jangan tipis. Yudkhala, jangan. Yudkhala. Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir pada yang ketiga, iaitulah pada kalimah jannata. Jannata, jannata, ada sabdu dekat atas nun tu, kena beri hak dia, iaitu wajibul gunnah, 2 harakat. Jannata, jannata, jangan cepat kat situ, kena beri 2 harakat. Itulah antara kalimah-kalimah yang perlu kita beri perhatian untuk ayat yang ke-38 yang kita akan baca sekejap lagi insya-Allah. Selamat mencuba. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, bagaimana bacaan tadi Ustaz ya, yang tepat kita nak gunakan dalam bacaan solat kita, terutamanya ketika baca Quran dalam solat kita. Kerana bila bercakap tentang psikologi halua sebentar tadi itu, halua ni adalah emosi tak stabil Ustaz ya. Emosi yang tak stabil ini hanya dapat diubat dengan solat ya. Tetapi solat itu ada cirinya. Ciri yang dinyatakan sebentar tadi iaitu sentiasa konsisten, dawam melaksanakannya di awal waktu ya, solat fardu minimum yang Allah menyatakan pada ayat 23 ini. Dan kemudian orang ini sentiasa, orang yang solat yang sentiasa memberi Ustaz ya, kepada orang yang minta dengan orang yang mahrum. Mahrum ni dia tak minta. Jadi kalau kita tak minta, macam mana kita nak tahu dia? Maksudnya kita kena tanya orang. Kita rasa macam dia ni senyap je kan, dekat tempat kerja macam letih je. Mungkin kerana dia kerja malam ke, dia tak breakfast ke apa ke. Perkara-perkara ini adalah sifat orang yang solat yang sebenar-benarnya, musallin ya, bukannya yusallin. Kalau yuqimuna solah Ustaz ya, dia sedang mendirikan solat, tapi musallin ini macam pemain bola dengan bermain bola. Saya bermain bola. Ustaz pemain bola. Beza. Mana belum tentu lagi main tu. Pemain tu dia memang dah memang profesional main. Betul. Tapi bermain kadang-kadang lah Ustaz. Jadi nak ceritanya musallin ini ialah pesolat. Kalau istilah terjemahan Ustaz ni, dia memang profesional solatnya. Kerana apa? Sifatnya awal waktu, tolong orang ya, kemudian buat semua perkara itu adalah untuk membenarkan biyaumiddin pada ayat yang ke-26. Apa lagi sifat orang-orang yang solat yang benar-benar akan tenang dan tidak mudah gelabah dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita sambung pada ayat yang ke-27 hingga 39 untuk memanai surah Al-Ma'arij. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita sambung bacaan kita yang seterusnya, ayat yang ke-27 sehinggalah ke ayat yang ke-39. Alhamdulillah, surah Al-Ma'arij ini ayat dia pendek-pendek Ustaz. Pendek. Jadi legalah sikit nafas tu. Alhamdulillah. Kalau tak tengok tu Allahku semangat dia kata. Ya. Kan, subhanallah. Jadi tapi walau macam mana pun allamal Quran, tetap Allah Akbar. Itu sifat kasih Allah SWT pada kita Safaz mengajarkan kita Al-Quran. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita baca dengan bacaan muratal Hijaz insya-Allah. Tadi kita dah baca Baiti, kita cuba Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 27 hingga 39 menyambung Ustaz ya, tentang sifat apakah yang mengubat kepada sifat manusia yang halua, yang gelabah, yang tidak stabil dari segi emosi, diwakili oleh mereka yang memang kedekut, mementingkan diri sendiri dalam rumah tangga Ustaz ya, selalu marah, selalu mudi ya. Perkara-perkara itu ia dapat diubati dengan musallin. Bukan sekadar solat Ustaz ya, musallin iaitu dengan ciri-ciri yang disampaikan pada ayat ataupun dalam surah Al-Ma'arij ini. Sambungan daripada ayat 27 sebentar tadi, sifat orang yang solat itu iaitu walladzinahum min azabi rabbihim mushfiqun. Mereka itu adalah amat-amat cemas Ustaz. Takut kepada azab Allah, dan mereka bukan sekadar takut pada diri sahaja tetapi takut untuk kena kepada anak, pada pasangan, kepada saudara, kepada semua ahli keluarga masyarakat. Mereka kisah pasal orang lain dan mereka buat sesuatu. Kejut anak pagi Ustaz ni untuk solat, mengajar anak untuk Quran, pastikan Quran difahami. Walaupun mungkin tuan-tuan tengok tetapi anak tak tengok, kawan tak tengok, mungkin kita recommend share dengan rakan-rakan yang lain, kerana bimbang tak faham Quran, bila masuk solat tak faham, kesannya tidak menjadi orang yang musallin, yang akan lembut hatinya, yang akan memberi bantuan dan juga stabil emosinya. Baik.
Kemudian diikuti pada ayat yang ke-28 iaitu inna azab rabbihim ghairu ma'mun, iaitu azab itu tidak dapat dielakkan, ya, tak ada seorang pun yang boleh rasa aman daripada azab tersebut. Walladzina hum li furujihim hafizun, apakah sifat musallin? Mereka itu dapat jaga maruah mereka, Ustaz, ya, jaga hubungan mereka tidak terlibat dengan zina, dengan LGBT, lesbian apa sebagainya. Kerana ada je, Ustaz, ya, orang yang solat tapi dia kata saya nak terlibat dengan perkara-perkara yang tak dibenarkan. Itu bukannya musallin. Dan orang begini dia akan mengalami masalah jiwa. Dia sentiasa gelabah dalam hidupnya dan Allah tidak mahu jadi begitu, kerana akhirnya akan makan diri kita juga. Kita stres, kita mungkin ada yang berlaku bergaduhan, persekintaan kerana tidak mengambil ubat musallin, salat yang berkualiti yang dinyatakan pada surah Al-Ma'arij. Kemudian Allah menyatakan pada ayat 31, famadi batagha wara'a dzalika faulaika humul adun, siapa yang cari selain daripada itu adalah melampau, Ustaz. Al-adun itu melampau dan sebenarnya membina musuh dalam kehidupan. Itu bukan sifat musallin, ya. Jadi kalau kita tengok daripada ayat ini, kita nampak solat itu kualitinya tinggi, Ustaz, ya. Dia memberi kesan kita 5 minit solat, tuan-tuan sekalian, tetapi memberi kesan kepada 25 jam ataupun bukan 25 jam, 23 jam, 22 jam kita. Kerana dia memberi kesan kepada cara hidup kita. Seterusnya Allah nyatakan pada ayat yang ke-32, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu mereka menunaikan amanah dan mereka menunaikan janji yang ada. Dia ra'un ni daripada perkataan gembala, Ustaz, ya. Kalau gembala tu ada 30 ekor kambing. Jadi dia kena jaga pagi 30, petang pun kena 30. Kena kira satu-satu. Jadi kita kena kira tahun ini saya punya amanah, saya anak dah berapa, Ustaz? Tiga. Saya ada 6 contohnya, kan. Jadi kena kira, alamak 6, kan, Ustaz ada 3. Maksudnya ada amanah yang bertambah. Tahun ini dah kena pandai baca Quran ke, solat macam mana, bercakap dengan siapa, kawannya macam mana. Itu dikisahkan oleh orang yang musallin, yang akhirnya Allah berikan ketenangan. Tak adalah dia menjadi orang yang gelabah kerana apa? Rupa-rupanya dia dah buat perjanjian di tempat kerja, perjanjian dalam keluarga, perjanjian dalam masyarakat, tetapi tidak kisah. Ataupun dah janji, kan, jom kita keluar bercuti, contohnya, kan, janji tapi tak ditepati. Itu juga perkara yang saya pun kena ingat, kadang-kadang terlupa, Ustaz, kadang dah terjanji. Yang itu kalau ada orang ingatkan, jangan pula kata tak payah, kan, itu abah punya pasal lah, tak boleh. Itu tandanya bahawa bukan musallin, bukan orang yang benar-benar menghayati daripada solat yang menyebabkan kita mempunyai masalah di dalam kehidupan. Seterusnya apa? Pada ayat yang ke-33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Bisyahadatihim qaimun. Pada syahadah. Syahadah ini apa? Testimoni, kesaksian. Bila ada orang yang buat betul, kita bersyahadah dan kita bangkit untuk memperjuangkan kebaikan. Tetapi kalau ada perkara tak betul, ada orang yang rasuah, ada orang yang tipu, ya, yang orang dah percaya dia untuk jadi pemimpin, dia pergi lompat ke sana, lompat ke sini. Orang ini perlu kita bangkit dan lawan, ya. Pasal apa? Pasal kalau kita tak bangkit, kita bukan orang yang musallin. Kita bangkit untuk solat je, tapi untuk bangkit dalam kehidupan yang melayakkan kepada jannat pada ayat 35 itu tidak. Jadi ini yang kita, kalau ada orang kata, Ustaz, dia solat juga tapi bab nak memperjuangkan kebaikan. Ada kalau di Mekah tu lagi menarik, Ustaz. Pasal dekat dataran tu Kaabah, yang boleh masuk orang lelaki pakai ihram saja. Jadi apa yang dibuat, ada orang kata pakai je ihram, dalam pakai seluar, pakai baju pun tak apa. Tak buat umrah pun. Ya. Jadi yang bab itu sebenarnya itu bukannya menunaikan amanah yang diberikan. Pasal sebenarnya askar polis tu nak kawal crowd, ya, jangan terlampau ramai sangat di bawah tu, bagi keutamaan kepada orang yang tunaikan umrah. Jadi perkara ini kalau kita tak jaga sampai di bumi Mekah pun, ada orang yang walaupun niat elok, niat elok, ya. Jadi yang ini, tuan-tuan, kita kena jaga kerana kita kena bangkit, ya. Sehingga kan Allah cakap penutupnya pada ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang buat perkara-perkara ini adalah orang yang sebenar-benarnya menjaga solat. Kalau katakan orang ni jaga solat, fardu kita,
dia sepatutnya tidak membuat di tengah-tengah tadi tu. Jadi awalnya pasal solat daimun, ditutup dengan yuhafizun, menunjukkan bahawa solat perlu kita jaga, dan solat yang berkesan itu bila kita sentiasa mengambil ibrah, tadabbur daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Apakah manfaatnya? Ayat yang ke-35 kita baca, diteruskan sampai kepada ayat yang ke-37. 3 ayat kita akan tengok macam mana transisi daripada syurga, ganjaran, kemudian Allah bawa kepada ancaman mereka yang tidak menghargai solat. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Teringat Ustaz Fas tanya tadi amanah tadi ya. Allahu Akbar, takutlah anak-anak kita kalau kita renung sekejap kan, yang sulung Iqra berapa? Yang nombor 2 dah Iqra berapa? Contohlah. Jadi beri semangat pada kita sebagai ayah, sebagai ibu untuk jadi contoh pula pada anak-anak kita bersama dengan Al-Quran. Ibu-ibu ayah semualah. Subhanallah, subhanallah. Teruskan. Baik. Kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-33, 35 35 hingga ayat 37. 35, 36, 37. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika fi jannatin mukramun fama lilladhina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-35, Allah menyatakan bahawa ganjaran bagi mereka yang menjaga solat, menjadi musallin ini, ulaika fi jannatin mukramun. Masya-Allah. Syurga yang mulia, Ustaz. Syurga tu dah mulia dah. Syurga dah mulia, tapi dinatakan dimuliakan. Allah. Mengapa? Kerana di dunia ini seseorang itu muliakan Allah, dengan solat. Solat yang dimuliakan, perkataan-perkataannya didengar betul-betul, diberi perhatian. Dalam masa yang sama, dia muliakan manusia, ada susah tolong, minta dia bagi, tak minta pun tahu ada masalah, dia pergi cari dan dibantunya. Maka kesannya apa? Kerana orang ini muliakan orang lain, muliakan Allah, ya, hablum minallah dan hablum minan nas, maka jannatul mukramun. Ya, berbanding dengan siapa? Kumpulan yang halua, ya, fama lil ladina kafaru, orang-orang yang kufur itu, dia sebelum itu bergegas. Bergegas kepada siapa? Sirahnya Ustaz ialah Nabi solat, baca Quran, mereka bergegas daripada kanan kiri, berkelompok, dia dengar, dia dengar, oh, orang Islam nak masuk syurga. Kita yang sebenarnya paling layak masuk syurga. Allah terus jawab kepada ayat yang ke-39 itu, ya, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun, ya, iaitu sesungguhnya tidak, ya, tidak. Kau ni angan-angan saja. Kata je pada ayat 38 tu nak masuk ke syurga yang penuh dengan kenikmatan, tapi tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan manusia lain, tak ada chance. Tak ada peluang. Dan ini peringatan bersama kita membawa kepada resolusi pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, jaga keselamatan ahli keluarga daripada api neraka dengan beri didikan agama yang sempurna. Itu tandanya kita tidak mahu korbankan mereka. Jaga di sini. Yang kedua, jauhi sifat keluh kesah ketika susah dan kedekut ketika senang dengan solat. Dan yang ketiga, pelihara waktu solat dan tidak terburu-buru melaksanakannya, kerana itu tanda bahawa kita ini ingin menjadi musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kita doa sama, Allah pelihara, jadikan anak-anak kita muqimus solat. Amin ya Allah. Terima kasih Fadil Safas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami, zuriat keturunan kami, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salat. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Jadikan salat kami salat yang melindungi kehidupan kami daripada keluh kesah ya Allah. Jadikan salat kami ya Allah salat yang membawa kami ke syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya. Doa kita di sini ketika di Mekah, Madinah, Tuhan yang sama, kita mohon pada Allah SWT terus memimpin kita. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk kita sama-sama untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, satu wadah, satu medan perjuangan, kerana kita tahu perjuangan Quran ini adalah untuk membina generasi musallin, sehingga kan anak-anak kita adalah orang-orang yang stabil emosi, tidak mudah beli apa saja nak beli, kemudian komen kata masih lagi tak cukup, kerana itu penyakit di dunia dengan ubatnya solat al-musallin. Kita bertemu lagi dalam siri yang seterusnya, meneruskan surah Al-Ma'arij dan surah Nur. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.